Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaika binti Ibrahim dari PPISMP dari Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak ambilan Jun 2023-2028. Hari ini saya ingin membentangkan berkenaan dengan tugasan 2 dalam mata pelajaran PAKK 1152 Kemahiran Bahasa Melayu dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Baiklah, dalam video ini saya ingin menerangkan secara terperinci berkenaan dengan kesantunan berbicara dalam komunikasi awal kanak-kanak dan juga peraturan umum berbahasa dalam komunikasi awal kanak-kanak. Yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan dalam berbicara? Kesantunan dalam berbicara ini bermaksud kesopanan dan kehalusan ketika menggunakan bahasa baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Menurut James 1978, kesantunan kanak-kanak apabila mereka berinteraksi dengan pendengar yang berbeza umur, orang dewasa, rakan sebaya dan kanak-kanak muda. Kesantunan berbahasa dimaksudkan dengan pemilihan kata yang bersesuaian dan tidak kasar. Nada yang digunakan adalah rendah, lemah lembut dan sopan ketika berkomunikasi dengan individu yang lain, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak lah. Dapat 2 jenis kesantunan, iaitu yang pertama kesantunan verbal dan kesantunan bukan verbal. Baiklah, kesantunan verbal bermaksud ia melalui percakapan, iaitu seseorang perlu bersikap santun, iaitu sikap yang berkait rapat dengan upaya untuk melakukan penyesuaian penggunaan kata yang sesuai mengikut situasi tertentu. Bahasa yang sopan juga digunakan semasa berkomunikasi dengan kanak-kanak. Kala kesantunan bukan verbal pula bermaksud merujuk kepada semua perlakuan yang tidak menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan mesej yang dapat difahami seperti penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah yang merangkumi hubungan mata dan isyarat badan. Terdapat 2 ciri-ciri kesantunan verbal dalam komunikasi awal kanak-kanak. Yang pertama iaitu penggunaan bahasa halus dan yang kedua iaitu penggunaan kata ganti nama. Yang pertama sekali, penggunaan bahasa halus. Contohnya, kanak-kanak sering kali mengucapkan terima kasih, selamat pagi, jemput duduk dan beri kerjasama dalam komunikasinya yang menunjukkan kanak-kanak tersebut bersikap santun dengan orang di sekelilingnya. Dan yang kedua iaitu penggunaan kata ganti nama. Terdapat 3, iaitu yang pertama, kata ganti nama diri. Yang pertama iaitu saya ataupun aku atau panggilan nama dalam komunikasi kanak-kanak tersebut. Dan yang kedua iaitu kata ganti nama diri yang kedua iaitu beliau, awak, engkau. Dan yang ketiga iaitu kata ganti nama diri yang ketiga, mereka, iaitu individu yang tidak berada dalam perbualan tersebut tapi kita memanggil mereka sebagai kata ganti nama diri yang ketiga. Yang seterusnya iaitu kesantunan bukan verbal, iaitu contohnya dalam komunikasi awal kanak-kanak menggunakan pergerakan anggota badan mereka, postur badan dan ekspresi wajah seperti yang kita tahu. Dan pergerakan anggota badan dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu pergerakan kepala, tangan dan kaki. Dan postur badan pula, kanak-kanak biasanya akan menundukkan badan mereka sebagai tanda hormat kepada orang tua. Dan seterusnya, kita boleh melihat kesantunan bukan verbal dari segi mereka berjalan dan yang seterusnya berdiri dengan tangan di poket seluar dan duduk secara sopan. Dan yang ketiga iaitu ekspresi wajah. Contohnya air muka, pergerakan mata dan senyuman mereka. Di sini saya sertakan dengan video yang menunjukkan ekspresi wajah kanak-kanak. Oh, kat sini adik rupanya puas sama cari adik. Dah minta maaf tadi. Daripada video tersebut, kita dapat lihat bahawa kanak-kanak yang memegang watak sebagai Amanda yang dalam lingkungan 3 ke 4 tahun
menunjukkan pergerakan anggota badan yang sedang merajuk dan ekspresi wajah yang sedih. Dan postur badan kanak-kanak tersebut juga menunjukkan kanak-kanak tersebut sedang bersedih. Apakah fungsi kesantunan non-verbal ini? Yang pertama iaitu kesantunan non-verbal digunakan untuk mengulangi mesej verbal, iaitu apabila kita bercakap disertai dengan pergerakan anggota badan kita. Dan seterusnya sebagai pengganti komunikasi verbal, iaitu contohnya apabila kita tidak bercakap, kita menggunakan bahasa badan untuk menunjukkan perasaan dan emosi kita ataupun emosi kanak-kanak tersebut. Kita boleh lihat daripada keadaan badan, postur badan yang ditunjukkan. Dan yang seterusnya, kesantunan non-verbal ini juga sebagai pelengkap komunikasi verbal dan untuk mengawal interaksi antara kanak-kanak dengan orang sekelilingnya. Dan kesantunan non-verbal juga berfungsi untuk mengesahkan komunikasi verbal dan menunjukkan maksud atau keadaan yang sebenar. Contohnya, apabila kanak-kanak tu berasa marah, mereka akan menunjukkan ekspresi wajah yang marahlah. Dan ketika kanak-kanak tersebut berasa sedih, dia akan menunjukkan ekspresi wajah yang sedih. Menyantuni kanak-kanak. Kesantunan berbicara merupakan penggunaan bahasa yang baik, sopan dan beradab dan memancarkan peribadi yang mulia yang menunjukkan penghormatan kanak-kanak tersebut dengan pihak yang menjadi teman bicaranya. Terdapat 4 cara untuk menyantuni kanak-kanak, iaitu melalui pujukan, pengukuhan, motivasi dan arahan ataupun penegasan. Kesantunan dalam berbicara dari aspek menyantuni kanak-kanak melalui cara pujukan. Contohnya, kita sebagai orang dewasa memujuk kanak-kanak sekiranya mereka tidak ingin pergi ke taska atau prasekolah dengan cara kita menjelaskan kepada mereka kenapa perlu pergi ke tempat tersebut melalui penggunaan bahasa yang santun dan penggunaan bahasa yang tepatlah, supaya mereka tidak merasakan bahawa kita sedang marah mereka, tapi kita sedang memujuk mereka. Contohnya, apabila melalui pujukan tersebut, mereka juga akan berasa seronok, gembira untuk bertemu dengan rakan baharu mereka dan belajar dengan persekitaran yang ceria. Jadi, kita sebagai orang dewasa perlulah menggunakan bahasa yang sesuai lah untuk memujuk mereka supaya mereka dapat pergi ke sekolah. Dan seterusnya, kita juga perlulah meluangkan masa bersama mereka dengan berkongsi apa yang mereka alami atau rasai melalui kesantunan berbicara. Contohnya, bila mereka balik ke rumah, kita tanyalah tentang perkara yang berlaku dekat sekolah. Contohnya, adik, apa yang adik belajar dekat sekolah? Apa yang berlaku? Contohnya lah, supaya mereka dapat merasai dihargai dan disayangi. Kerana apabila kanak-kanak tu diberi perhatian, mereka akan merasa gembira lah. Kedua iaitu pengukuhan. Kesantunan dalam berbicara dari aspek menyantuni kanak-kanak melalui pengukuhan ini atau peneguhan merupakan satu teknik mengajar yang digunakan apabila pelajar memberi jawapan yang betul atau menunjukkan prestasi yang baik dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Contohnya, guru akan memberi pujian kepada pelajar sebagai pengukuhan tingkah laku tersebut. Terdapat 2 pengukuhan dalam menyantuni kanak-kanak, iaitu pengukuhan positif dan pengukuhan negatif. Namun dalam aspek ini, kita sebagai guru seharusnya memberi pengukuhan yang positif lah, supaya dapat memberi galakan kepada kanak-kanak tersebut untuk rajin belajar, untuk sentiasa aktif dalam kelas. Contohnya, kita beri pujian ataupun beri hadiah cenderamata kepada kanak-kanak. Kerana kanak-kanak gemar, kanak-kanak suka apabila kita memberikan hadiah kepadanya.
apabila dia berjaya melakukan sesuatu perkara. Kita perlu mengelakkan pengukuhan yang negatif. Contohnya kita mengherdiknya, iaitu dengan cara kita marah. Contoh kesantunan berbahasa dalam komunikasi kanak-kanak yang berbeza peringkat umur. Di sini saya sertakan umur dalam lingkungan 1 hingga 2 tahun, 3 hingga 4 tahun dan 5 hingga 6 tahun. Yang pertama sekali, 1 hingga 2 tahun. Kebiasaannya, pada peringkat umur ini, kanak-kanak tersebut tidak banyak bicara, tapi lebih kepada mimik muka atau bahasa tubuh mereka. Contoh, apabila kita bermain dengannya, dia menunjukkan ekspresi muka yang gembira, iaitu kanak-kanak tersebut semestinya akan gelak ataupun senyum apabila kita berkomunikasi dengannya. Jadi daripada situ, bahasa badan yang ditunjukkan dapat menunjukkan kesantunan kanak-kanak tersebut dengan orang yang bermain dengannya. Dan yang ketiga dan yang seterusnya, 3 hingga 4 tahun. Iaitu pada peringkat umur ini, kanak-kanak kebiasaannya sudah banyak bicara dan banyak bercakap, tapi masih lagi belajar untuk menyusun ayat tersebut. Contohnya, apabila mereka ingin makan, mereka akan panggil orang yang mereka kenal dengan panggilan yang sesuai. Contohnya, ibu, adik nak nasi. Itu contoh. Dengan kebiasaannya kanak-kanak menggunakan intonasi yang sesuai lah. Mereka pada lingkungan ini bijak dalam mengawal emosi ketika meminta sesuatu perkataan. Contohnya, perkataan ibu dipanjangkan agar kelihatan manja. Contohnya, ibu, adik nak nasi. Contoh. Pada peringkat ini, kanak-kanak ini pandai mengawal emosi mereka. Dan yang terakhir iaitu dalam lingkungan 5 hingga 6 tahun, kanak-kanak ini sudah mahir menggunakan bahasa atau perkataan yang sopan. Dan mereka juga pandai untuk mengawal intonasi suara mereka mengikut situasi yang tertentu. Contohnya, jika ingin meminta sesuatu dengan orang yang tidak dikenali, kanak-kanak tersebut akan bercakap seperti ini. Contohnya, makcik, nak beli kuih ni boleh? Ataupun, kanak-kanak ini sudah pandai untuk mengucapkan terima kasih apabila terdapat orang lain yang menolongnya melakukan sesuatu perkara. Dari sini, kanak-kanak menunjukkan kesantunan verbal dengan cara menunjukkan sikap hormat dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang berada di sekelilingnya. Kesantunan dalam berbicara dari aspek menyantuni rakan, orang dewasa dan ibu bapa. Merujuk Kamus Dewan, kata sapaan bermaksud teguran atau ajakan untuk diajak berbicara atau bercakap. Kata sapaan ni adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang yang diajak bicara. Bentuk sapaan berkait peraturan yang wujud dalam berbahasa. Terdapat 2 kata sapaan, iaitu kata sapaan formal dan kata sapaan tidak formal. Kata sapaan formal iaitu perkataan yang menunjukkan rasa hormat kepada individu yang lain, iaitu kata sapaan tersebut mestilah bersesuaian dengan kedudukan, pangkat, umur dan keakraban hubungan. Contohnya, dalam komunikasi awal kanak-kanak, kebiasaannya kanak-kanak memanggil gelaran abang, gelaran adik-beradik yang lebih berumur sebagai abang ataupun kakak. Dan apabila memanggil gelaran ibunya, kanak-kanak juga memanggil atuknya dengan sopan. Contohnya, kanak-kanak memanggil gelaran atuk, nenek, ibu, ayah. Kata sapaan tidak formal pula, kebiasaannya
menuntut penuturnya menggunakan kata sapaan yang merujuk kepada hubungan akrab seperti antara adik-beradik ataupun sahabat handal kanak-kanak tersebut. Contohnya kebiasaannya kanak-kanak memanggil kawannya sebagai, "Hai, awak apa khabar?" Peraturan umum berbahasa dalam komunikasi awal kanak-kanak. Peraturan berbahasa bermaksud undang-undang atau tata tertib dalam menggunakan bahasa sewaktu berinteraksi atau berhubung dalam kelompok masyarakat. Baiklah, peraturan berbahasa. Menurut Asmah Haji Omar 2002, terdapat 3 jenis peraturan berbahasa yang ditulis di dalam buku Setia dan Santun Bahasa, iaitu yang pertama iaitu peraturan linguistik, peraturan sosiolinguistik dan peraturan pragmatik. Peraturan linguistik menitik beratkan ketepatan bentuk dan binaan bahasa seperti intonasi dan sebutan yang tepat dalam komunikasi. Dan yang kedua iaitu peraturan sosiolinguistik yang menitik beratkan hubungan atau interaksi sosial dalam konteks komunikasi lisan iaitu antara pembicara dan pendengar. Peraturan pragmatik pula bermaksud berperanan mencapai matlamat dan tujuan interaksi secara sopan dan berkesan. Baiklah, dalam sini saya sertakan contoh situasi yang menunjukkan kanak-kanak menggunakan peraturan linguistik dalam komunikasi mereka dengan menekankan aspek sebutan, tata bahasa dan intonasi yang sesuai dan betul. Mama, nampak tak baju kecil adik kat mana? Nampak? Tu. Kenapa baju adik ada kat situ? Mama buat jadi alas kaki lah. Adik kan tak muat dah pakai baju tu. Itu kan baju baby adik. Daripada video tersebut dapat kita lihat bahawa kanak-kanak tersebut yang bernama Amanda menyebut ataupun berkomunikasi dengan menggunakan tata bahasa dan intonasi yang sesuai mengikut situasi tersebutlah. Dan yang kedua iaitu saya sertakan juga video yang seterusnya dalam klip animasi Upin Ipin, iaitu Cikgu, sudah siap. Wah, cantik. Warna merah jambu. Saya suka. Terima kasih, cikgu. Siapa lagi yang dah siap? Lah, daripada video tersebut juga kita dapat lihat kanak-kanak menggunakan peraturan pragmatik dan peraturan sosiolinguistik dalam situasi yang samalah. Peraturan pragmatik dalam video tersebut merangkumi penggunaan bahasa yang halus dan sopan serta tiada unsur perkataan yang menunjukkan kemarahan. Video tersebut dapat kita lihat daripada watak Meme dalam animasi Upin Ipin berkata kepada gurunya, "Terima kasih cikgu," iaitu sebagai tanda hormat kepada guru tersebut. Dapat juga unsur peraturan sosiolinguistik dalam video tersebut yang merangkumi penggunaan kata sapaan dan gelaran yang betul terhadap seseorang. Contoh daripada video tersebut dapat kita lihat Mimi memanggil gurunya iaitu cikgu sebagai tanda hormat dan gelaran yang tepat untuk guru tersebut. Dari sini dapat kita lihat bahawa kanak-kanak tersebut menggunakan kesantunan dalam berbicara dalam kehidupannya. Kelancaran dan intonasi suara. Kelancaran dan intonasi suara ini juga dikenali sebagai peraturan linguistik. Peraturan linguistik seperti yang kita lihat daripada video tersebut menitik beratkan ketepatan bentuk, binaan bahasa seperti sebutan, intonasi dan juga suara. Intonasi percakapan hendaklah sesuai mengikut keadaan dan sebutan perkataan hendaklah jelas dan tepat serta halus untuk menjelaskan mesej yang ingin disampaikan kepada orang lain. Dan yang seterusnya iaitu gaya bahasa.
apakah yang dimaksudkan dengan gaya bahasa? Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud. Terdapat 3 gaya bahasa dalam komunikasi awal kanak-kanak. Yang pertama iaitu gaya bahasa pengulangan yang bermaksud gaya bahasa kiasan yang mengandungi pengulangan bunyi kata atau frasa suku kata ataupun bahagian yang dianggap penting untuk memberi suatu penekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Dan yang kedua iaitu gaya bahasa perbandingan adalah bentuk bahasa perbandingan yang indah digunakan untuk menambahkan kesan atau makna tertentu dengan cara perbandingan sesuatu perkara dengan perkara yang lain. Dan yang ketiga iaitu gaya bahasa penegasan, iaitu suatu gaya yang cuba memberi penegasan atau penekanan kepada sesuatu yang hendak disampaikan. Contohnya, gaya bahasa penegasan kebiasaannya digunakan dalam komunikasi kanak-kanak antara guru dengan kanak-kanak ataupun ibu bapa dengan kanak-kanak. Contohnya, apabila kita ingin melarang sesuatu perkara, apabila kita ingin melarang kanak-kanak tersebut, contohnya kita memberi penegasan dalam percakapan kita, contohnya tak boleh, bahaya, contoh. Daripada penggunaan kata tersebut dapat menunjukkan kita memberi penegasan kepada kanak-kanak tersebut bahawa perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi kanak-kanak akan berasa takut ataupun berasa kanak-kanak tersebut berasa takut dan tidak ingin melakukan perkara tersebut. Di sini saya sertakan dengan contoh penggunaan gaya bahasa pengulangan dalam komunikasi awal kanak-kanak. Banyak duit dia. Dia mana cabutan bertuah? Apa? Nak main cabutan bertuah? Macam Fizi, senang je dapat duit. Kita orang pun nak cari duit juga. Betul-betul. Nanti boleh beli basikal. Daripada video ini saya ambil daripada animasi Upin Ipin, di mana Upin Ipin sedang berinteraksi dengan akaknya iaitu Kak Ros. Pada video tersebut, ia menunjukkan interaksi antara Upin Ipin dengan kakaknya iaitu Kak Ros, di mana Upin menyatakan kepada kakaknya iaitu Macam Fizi, senang je dapat duit. macam Fizi, senangnya nak dapat duit. Kita orang pun nak cari duit juga. Kita orang pun nak cari duit juga. Dan setelah itu, Ipin menggunakan gaya bahasa pengulangan iaitu betul-betul untuk membenarkan apa yang sudah Ipin perkatakan sebentar tadi. Betul. Jadi daripada video tersebut dapat kita lihat bahawa kanak-kanak menggunakan gaya bahasa pengulangan dalam komunikasinya dalam kehidupan seharian untuk memberi penekanan tentang sesuatu perkara. Saya ingin menyimpulkan bahawa aspek kesantunan dan peraturan berbahasa dalam komunikasi awal kanak-kanak sangat penting bagi membantu dan melatih kanak-kanak bijak untuk menggunakan bahasa dalam komunikasi dalam kehidupan seharian mereka. Jadi, ibu bapa ataupun guru berperanan untuk mendidik dan menunjukkan contoh teladan yang baik supaya mereka dapat belajar dan menerapkan nilai-nilai santun dan berakhlak mulia dalam kehidupan seharian mereka. Penggunaan kesantunan dalam berbicara dan peraturan bahasa ini sangat pentinglah supaya kanak-kanak tersebut dapat mempelajari bahasa dengan betul. Dan penggunaan kemahiran bahasa Melayu dalam komunikasi kanak-kanak
yang perlu kita terapkan sejak awal usia mereka lagi.